Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh warga kerja Kementerian Kerja Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal yang kita lakukan yang bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab kita diseru untuk duduk di bawah naungan arasy kelak. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan arasy, salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa yang berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, di selatan Thailand, di Filipina, di seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka bersama, insya-Allah. Dan pada masa yang sama, bila kita doa yang baik-baik untuk orang lain, selalunya kita doa untuk diri sendiri, tapi kita doa untuk orang lain, kata Nabi SAW, malaikat akan berkata amin. Yaqulu amin walaka bimithlihi, malaikat akan berkata amin dan mendoakan perkara yang sama buat diri yang berdoa. Lagi banyak kita doa untuk orang, tuan-tuan dan puan, lagi banyak doa malaikat datang pada kita. Kalau kita doa untuk diri sendiri kebaikan, kita seorang je lah yang dapat doa tu. Kita yang berdoa, kita yang dapat satu je. Dan kalau kita minta tolong orang masjid pula doakan, selalunya kena bayar pula. Kalau tak ada nasi minyak ke ayam masak merah, doa tu ke tawar je rasa. Kan? Lepas doa selamat bagi air kosong, lagi tawar. Air kosong je bang, datang lepas isyak doa selamat ni, kan? Tapi kalau nak dapat doa malaikat cukup mudah. Dengan kita dulu doakan yang baik-baik untuk orang lain, maka malaikat mengaminkan doa tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang untuk Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Syaban, nak masuk bulan Ramadan, ya. Yang saya kira bersebut tentang Syaban ni, mungkin beberapa siri kuliah sebelum ni dah sebut pasal Syaban, ya. Semalam ada kuliah juga. Tak ada. Ni first time, ni kali pertama ni. Oh, masya-Allah. Kan, subhanallah, hebat, ya. Dan saya diberitahu separuh ataupun majoriti orang work from home. Jadi walaupun yang nampak ni tak ramai, tapi yang tak nampak tu lagi ramai. Sebenarnya. Kata Nabi SAW, pertemuan yang terbina atas rasa cinta ataupun pertemuan yang di mana dibacakan Quran, dibacakan pesanan Nabi SAW, maka kata Nabi, malaikat akan sebut nama kita. Macam mana kita suka nama kita viral di Facebook, Instagram ke TikTok ke, kan?
Senang produk pun laku kalau nama kita viral. Kita minta orang yang viral tu promote produk kita pula. Kita bayar dia supaya dia review pula produk kita. Tapi sedar ataupun tidak, nama kita sedang diviralkan oleh malaikat. Sebab kita berada dalam majlis ilmu yang disebut taman-taman syurga, yang disebut wa dzakara asmahu liman indah, disebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan puan, bulan Syaban bulan yang penuh dengan kebaikan. Kata sahabat, aku tak pernah tengok Nabi SAW paling banyak berpuasa selain pada Ramadan, melainkan pada bulan Syaban lah banyak puasa. Dan amalan-amalan yang istimewa yang boleh kita lakukan dalam bulan Syaban pun sepatutnya kita pertingkatkan. Dan kita semua sedia maklum tuan-tuan dan puan, yang mana Nabi SAW sebut dalam suatu hadis, pada malam nisfu Syaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pandang kita. Innallaha la yattali'u ila khalqihi fi lailatin min nisfi Syaban. Sesungguhnya Allah tengok pada hamba-hambanya pada malam 15 Sa'ban, liyaghfira lahum jami'an atau kama qala, untuk diampunkan semuanya, illal musyrik wal musyahin. Pada malam nisfu Syaban, Allah boleh bagi pengampunan pada semua makhluk yang minta ampun, orang Islam lah, kecuali dua golongan. Dua ini pengecualian untuk dapat pengampunan. Yang pertama, kata Nabi, orang yang tak dapat pengampunan di saat orang lain dapat diampunkan, dia tak dapat diampunkan, adalah mereka yang syirik. Orang yang syirik tidak ada pengampunan. Ini musibah. Syirik boleh berlaku dengan percakapan, syirik boleh berlaku dengan perbuatan, syirik boleh berlaku dengan kepercayaan. Batal akidah, syirik mulut kita dengan cara kita bercakap, Tuhan ni banyak. Salah. Ataupun kita tengok agama lain sedang buat upacara keagamaan, kita pun cakap ke anak kita, itu Tuhan dia, itu Tuhan agama tu. Kita tak perasan kita telah membanyakkan Tuhan, ya? Sedangkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi bila kita sembang dengan anak dengan kawan, itu agama lain punya Tuhan, itu agama lain punya Tuhan. Jadi secara langsung kita sebut Tuhan tu banyak, boleh merosakkan akidah. Kalau kita tengok patung sembahan, itu Tuhan agama tu, sebenarnya tak boleh. Secara prinsipalnya, percakapan itu salah. Kita hanya boleh cakap itu sembahan je. Kita tak boleh cakap itu Tuhan. Kita hanya itu sembahan. Di saat Nabi SAW kalah dalam perang Uhud, kita kalah dalam perang Uhud, Nabi mendengar Abu Sufyan melaungkan U'lu Hubal, U'lu Hubal, maha tinggi patung Hubal. Maka Nabi SAW minta Sayyidina Umar respon, wahai Umar respon, aku tak boleh dengar ada makhluk lain yang dimuliakan selain daripada Allah. Hubal ni patung yang telah dibawa oleh Amru bin Luhai, dibawa daripada Syam, pergi letak depan Kaabah. Itu syirik pertama berlaku dalam sejarah bangsa Arab. Bila mana Bani Ismail yang memerintah Kaabah berlaku konflik pentadbiran, maka Bani Khuza'ah take over Mekah, jaga Mekah lah. Dia dipimpin oleh seorang anak muda yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni telah ambil patung daripada Syam untuk letak depan Kaabah. Tujuan dia untuk memulakan perniagaan patung berhala. Tujuan dia betul, tujuan dia bagus lah, sebab nak tingkatkan ekonomi Mekah. Tapi caranya salah. Dia bawa patung, maka orang Mekah pun terpesong akidah mereka. Patung itu disebut balik dalam perang Uhud, U'lu Hubal. Maka Nabi suruh Sayyidina Umar respon, Allahu maulana wala maula lakum. Allah Tuhan kami, Allah bantuan kami, bukan bantuan kamu. Jadi bila cerita pasal bila sebut tentang nisfu Sya'ban, Allah boleh bagi ampunan. Pertama, orang yang terbatal akidah tidak ada pengampunan, iaitu terbatal kerana percakapan. Jangan kita sebut, itu Tuhan agama lain, itu Tuhan agama lain, itu pun salah sebutan tu. Sembahan saja. Tuhan hanya Allah Ta'ala yang layak disebut sebagai Tuhan. Satu. Kedua, boleh terbatal akidah kerana apa tuan-tuan dan puan? Terbatal akidah kerana perbuatan. Tadi percakapan. Percakapan, kita bawa Grab, kita ada pemandu, ada pelancong kat belakang tu, kita pula introduce. This is all the goddess, you know. Kan, dia cakap Jawa pula.
Selamba rock pula. Dia introduce pula patung-patung tu. Mak Saleh tu bayar. I pay you another RM500. Can you please explain it further? Macam tu. Ni kan sama TikTok belaka. Boleh belajar orang putih kat TikTok je. Jadi kita pun explain. Batal akidah. Sebab kita explain. Sebab kita membesarkan patung itu. Satu. Boleh batal akidah kerana apa tuan-tuan perempuan? Dengan perbuatan. Perbuatan kita pergi menyembah patung-patung tu, ataupun kita join sama upacara tu, tapi insya-Allah kita tak akan terbatal buat benda tu. Yang ketiga, dengan kepercayaan. Kita ada bomoh ke, ada tangkal ke, ada apa sajalah benda-benda khurafat yang kita beramalkan. Kita pergi jumpa bomoh pun rosak akidah. Yang boleh bagi manfaat dan mudarat hanya Allah. Kita pula percaya pada bomoh. Ni rosak. Ada tangkal, pasang kemenyan, maghrib satu rumah kemenyan. Ni apa ni mak? Kemenyan ni saja wangi-wangi. Rupanya ada amalan-amalan yang telah diberitahu dia orang dulu. Pasang kemenyan, nanti kan jin datang nak makan, tak ada siapa tak bagi makan asap dulu. Kan kita pun takut. Tapi jangan keliru dengan setanggi. Setanggi pun berasap juga. Setanggi ni dia macam, kalau di Mekah tu dia ada setanggi untuk wangi. Dia panjang macam colok tu, lepas tu dia bakar wangi je. Itu setanggi. Arab pun pasang setanggi. Kalau kita tengok Arab bakar, dia orang bakar macam bukhur tu, lepas tu bagi asap ke baju dia. Itu bukhur, bukan kemenyan. Jangan kita tengok, itu kemenyan. Kemenyan ni dia ada mantra dia. Jadi kepercayaan mantra kemenyan semua ni boleh merosakkan akidah. Baik. Yang kedua ni paling bahaya tuan-tuan. Sebab yang ni yang selalu kita buat, yang kita tak sedar. Kata Nabi SAW, illal musyrik wal musyahin. Musyahin ini adalah orang yang bergaduh lalu berdendam. Di saat Allah boleh bagi pengampunan, tapi orang tu kalau ada dendam, tak dapat pengampunan. Kita pun duduk diam-diam di balik tirai. Siapa yang aku pernah berdendam, siapa yang aku pernah marahkan, aku maafkan sekarang. Kita pun tanya diri kita, pernah tak kita ni marah orang? Kita pun pernah marah orang. Kita minta maaf, dan pada masa yang sama kita maafkan orang lain. Dengan asbab kita maafkan kesalahan orang lain, tuan-tuan dan puan, kita mengundang maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Sepatutnya 00 ni kira bulan Syakban. Kita selalunya 00 bulan Aidilfitri, Hari Raya. Raya maaf zahir batin 00 kira start balik dah nanti lambat. Kan kita patut start sekarang ni minta maaf. 00 kita nak masuk bulan Ramadan, sebab kita minta pada Allah keampunan. Innaka afuwun karim, innaka afuwun karim. Kau Maha Pemaaf, Maha Pemaaf. Tiba-tiba kita sendiri tak memaafkan orang. Tak boleh. Prasyarat untuk dimaafkan, kita mesti bersedia memaafkan. Macam kita dengan manusia pun tuan-tuan perempuan, kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang dulu. Kita nak orang sayang kita mesti bersifat penyayang. Kita nak orang senyum dekat kita kena senyum dulu. Kita nak orang jawab salam kita bagilah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum. Assalamualaikum. Salam. Tapi kalau muka kita ketat je, Assalamualaikum, salam, menyampah tengok muka. Orang bagi terus. Kalau main bola nak kena tackle macam tu lah. Tackle orang tu sekejap lagi dia tak kejar bola, dia kejar kaki. Dia bagi kaki. Sebab geram kena tackle. Rasa nak kena horn kereta, kita horn orang tu. Tin. Orang tu pun tengok. Tin. Dia bagi dua. Jadi apa sahaja yang kita dapat di dunia ini kesan daripada tindakan kita. Sama jugalah kalau nak dapat maaf daripada Allah, bersempena malam nisfu Sya'ban, siang nisfu Sya'ban ni tuan-tuan dan puan, kita maafkan orang. Sebab kita nak mengundang kemaafan yang lebih besar. Maka itu dipanggil nisfu Sya'ban. Kemudian lagi 2 minggu insya-Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Antara persiapan yang mesti kita sama-sama terapkan dalam kehidupan, amalan yang patut kita dah start gear 2, gear 3 dah. Amalan yang Nabi SAW selalu lakukan, yang memang kita minta sepanjang bulan Ramadan, malam bulan Ramadan itu yang kita minta. Tak percaya nanti masuk bulan Ramadan, perhatikan doa selepas 4 rakaat tarawih. Setiap 4 rakaat satu doa, 4 rakaat satu doa, 4 rakaat satu doa. Apa doa tu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Doa ni tuan-tuan perempuan, kadang-kadang imam baca, kadang-kadang Bilal baca. Kadang-kadang berebut nak baca. Sampai tak terbaca, diam. Pasal tak baca. Bilal ingatkan imam baca, imam ingatkan Bilal baca, penjudahnya dua-dua tak baca. Tapi sayang kalau minta tapi tak faham. Apa artinya meminta tapi tak faham? Kalau minta tak faham, maksudnya kita tak nak. Aku salah. Ini kan? Kalau kita minta tapi tak faham, tak bersungguh dalam permintaan, maksudnya bos kata kau tak nak minta ni, kau pun tak faham kau minta. Kan? Sebagai bos lah, ketua department ke majikan ke, kalau orang tu minta macam tak apa nak faham. Faham tak kau minta bos, saya ni lama dah jadi office boy. Jadi, kalau boleh saya nak jadi manager, boleh tak? Kau faham tak kau minta apa ni? Salah ke bos office boy jadi manager? Taklah salah, tapi banyak benda lah kau kena cover dulu. Naik kerani, naik dulu executive, assistant manager, baru manager. Ini daripada office boy naik manager, kau tak faham kau minta ni. Iya ke bos? Habis tu kena minta apa bos? Minta lah kerani. Baru faham. Kalau minta benda yang tak faham, maksudnya tak bersungguh, tak tahu. Pergi interview kerja, awak nak kerja apa? Saya boleh buat semua benda encik. Semua benda saya boleh buat. Kan? Interview tu pun tengok, dia tak faham. Tahu tak interview kerja apa ni? Saya tak tahu, tapi saya boleh buat semua benda. Kan? Jadi tak faham. Jadi minta tak faham, macam itulah lebih kurang keadaannya. Minta pada Allah Ta'ala, tapi kriteria pemahaman itu tidak ada. Sepanjang malam Ramadan minta setiap 4 rakaat satu doa. Kalau 20 rakaat 5 kali minta. Bos kata kau faham tak faham ni, 5 kali minta. Tak faham lah bos. Syarat pertama mesti faham. Jadi apa yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, kita minta Allah redha, wal jannah, minta Allah syurga. 5 benda kita minta. Minta Allah redha, minta Allah syurga, wa na'udzubika min sakhatik, kita minta lindung daripada kemurkaan Allah. Ya Allah, jangan murka pada kami ya Allah. Wan nar, jangan letakkan kami dalam api neraka. Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, maka maafkan kami. Minta Allah redha, minta Allah syurga, minta Allah jangan murka, minta Allah jangan campak dalam neraka, minta Allah sayang. Itu selepas selesai satu bahagian, iaitu minta mesti faham. Datang pula syarat kedua, meminta. Selalunya bila kita minta tuan-tuan perempuan, sepatutnya kita punya sikap adalah ke arah memastikan doa itu atau permintaan itu dapat. Ke kita minta lepas tu lantak lah. Mesti ada tindakan susulan. Bila kita minta, mesti ada tindakan susulan. Bila minta naik pangkat, mesti ada tindakan dia, iaitu datang awal, balik lambat, kerja siap, meeting datang, jangan tidur, jangan mengulak. Ini semua do and don'ts untuk naik pangkat. Bos kata boleh naik pangkat, ialah kamu pun dah 10 tahun kerja office boy, tak apalah, aku tengok kamu pun kerja bagus, aku letak kamu naik sikit up. Tapi dengan syarat, kamu sebenarnya office boy tak ada masa tertentu. Ni ada office hour, datang awal je. Datang pukul 8.30 pagi, balik pukul 4.30 petang. Datang awal sikit, balik lambat sikit. Bila aku panggil, kamu ada. 3 bulan kamu buat macam ni, insya-Allah kau naikkan pangkat. Simple je. Tapi nak jadikan cerita tuan-tuan perempuan, tempoh 3 bulan itulah dia buat hal. Datangnya lambat, baliknya cepat, kerja tak pernah siap, mengulur manjang. Orang suruh work from home, dia work benda lain pula kan. Dia pergi bawa Grab pusing satu Malaya pusingnya. Kan? Pergi bawa Lala Move. Kan? Kerja memanglah kerja lain. Lala Move, kawan saya tu buat 3-4 kerja. Dia kata kerja work from home. Dia kata memang work from home, tapi kita multitasking katanya. Lantak kamu. Jadi bila mana dalam tempoh dinilai itu, tapi dia tidak perform. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak nak. Maksudnya dia tak nak naik pangkat. Gitu. Jadi bila tuan-tuan, bila kita minta pada Allah minta pada Allah 5 benda ni tadi, apa tindakan kita? Itu persoalan dia. Kita memang boleh minta. Kadang-kadang imam kalau sembahyang tarawih kat Tanah Arab tuan-tuan, doanya 5 minit gegar doa kunut. Ya Allah, lamanya, apa benda dia minta pun tak tahu. Ya Allah, jangan tahu menangis je. Tiba-tiba dia menangis, kita pun menangis. Pasal apa menangis bang? Seronok dia baca tu, sedap tu, seronok tu dia baca.
Kita menangis sebab imam baca seronok. Hei, merdunya ya Allah Ustaz. Menangis saya pasal merdu. Bukan sebab maksud. Kalau orang Arab dia menangis sebab maksud. Kita menangis sebab alunan dia. Kalau Qiyamul Lail, Ustaz tu tiba-tiba suaranya serak dan payau, malam tu tak menangis lah. Menyampah betul Ustaz ni. Tak sedap langsung Qiyam malam ni. Yeah. Jadi apa tuntutan yang perlu kita buat? Sebab kita minta pada Allah Ramadan untuk dapat. Ya, jadi Allah bagi dah ni nak masuk Ramadan. Jadi kita mesti memenuhi kriteria orang yang dipanggil sebagai orang yang Allah sayang. Di dalam Quranul Karim, tuan-tuan. Ini persiapan masuk Ramadan ya. Kita kena letak put things into action. Letakkan pada tindakan. Kita bukan teori dah. Kita mesti tindakan, action. Bergerak, bekerja, buat. Sebab kita minta pada Tuhan sekalian alam. Dalam penilaian Allah Ta'ala, manusia ni semuanya sama kecuali mereka yang betul-betul komit untuk dapat kebaikan. Jadi dalam Quran ada 9 sifat yang Allah sebut. Aku sayang mereka ni. Ini kita punya SOP lah Quran. Macam mana kita SOP, tuan-tuan pun saya tengok yang pakai mask okey cantik, nak masuk tadi pun pergi scan. Itu semua SOP. SOP kita sebagai seorang Muslim yang tak akan bertukar Quran. Dalam Quran ada do and don'ts. Buat, jangan buat. Buat, jangan buat. Balik ni kang pergi cari ayat suruhan. Orders in Quran. Ataupun ayat tegahan dalam Quran dan larangan. Ini letakkan sebagai senarai semak. Audit diri sendiri. Hasibu anfusakum. Kena audit. Buat senarai. Aku ni buat ke tidak yang Allah suruh buat? Aku ni buat ke tidak yang Allah kata jangan buat? Supaya apa? Supaya minta ni tadi betul-betul kita komit. Dan dalam Quran ada 9 sifat yang Allah sebut. Aku sayang kamu. Kita minta, kita komit. Yang pertama Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah sayang orang yang muhsinin. Jangan campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Berlaku baiklah. Allah sayang orang yang suka buat baik. Orang pertama, dia suka buat baik. Sama ada depan orang ke, belakang orang ke, orang hargai ke, orang tak hargai ke, orang menyampah ke, kita punya niat kita, aku kena buat baik sebab Allah sedang nilai aku. Simple. Sebab kita minta. Tanpa ada penilaian manusia pun, we don't care. Okay. Aku tak kisah kamu kata aku malaikat lah, tunjuk elok, tunjuk baik. Tak kisah. Pasal aku punya penilaian lebih besar, iaitu Allah Ta'ala. Sifat muhsinin, tuan-tuan, disebut dalam hadis Nabi SAW tentang sifat ihsan. Sifat ihsan ni dalam hadis Jibril, bila mana Nabi duduk dengan para sahabat. Sahabat kata, kita duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki syadidul bayad, putih bajunya. Dia datang terus duduk lutut, bertemu lutut dengan Nabi SAW. Tak nampak pun macam musafir. Tapi tak rasa pula macam orang kampung Mekah ni. Sebab baju putihnya macam baru lepas gosok. Rambutnya tersusun rapi macam bukan orang musafir. Dia kata pada Nabi, wahai Muhammad, ceritakan pada aku tentang ihsan. Ihsan ini sifat muhsinin. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu. Ini dipanggil fi'lur rubai. Kata kerja 4 huruf. Ahsana ihsanan fahuwa muhsin. Ihsan kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu mengabdikan diri kepada Allah macam kamu sedang tengok Allah. Dan kalau kamu tak nampak Allah, percayalah Allah itu sangat maha melihat. Jadi, kita sedang dinilai setiap masa. Jadi, orang yang nak pada Allah ni, nak Allah sayang kepada dia, dia kena sentiasa tahu Allah itu maha melihat. Allah tertengok je. Baik ke depan orang, tak baik ke depan orang, belakang orang. Allah maha melihat. Apatah lagi kalau seorang-seorang. Seorang-seorang tu kita dengan diri kita je. Masa tu kita kena diuji sama ada kita nak buat baik ke atau kita tak nak buat baik ke. Kan kita punya true colour akan appear di saat kita seorang-seorang. Sebab tu Nabi suruh kita berjamaah dalam banyak masa. Nabi tak suka kita duduk seorang-seorang, melainkan kalau kita qiyam dan bermuhasabah. Tapi most of the time Nabi suruh kita berjamaah. Nabi suka solat berjamaah sebab kalau solat seorang-seorang banyak merewang-rewang pemikiran. Sembahyang berjemaah,
Yang kedua, makan berjemaah. Sebab kalau makan berjemaah ni at least boleh tolong. Kalau tercekik kan ada orang nak tolong. Ini dalam makan durian seorang-seorang, tercekik biji durian dan lantak kau. Makan durian seorang-seorang, tak nak jemput kawan kata. Yang ketiga, musafir berjemaah. Musafir sunnah berjemaah. Jangan seorang-seorang. Sebab takut jadi apa-apa tengah jalan, tak tahu tiba-tiba mati kerah dalam hutan, 2 minggu baru jumpa mayat dijumpai mati kerah. Kan at least kalau 2-3 orang boleh backup. Jadi sunnahnya 3. Nabi suka berjemaah. Baik, maka sifat ihsan adalah orang yang sentiasa merasakan dirinya dinilai, dan kita kalau dinilai tuan-tuan, kita akan selalunya jadi lebih baik. Kalau contohnya kita tengah ambil lesen, sebelah tu ada abang JPJ, misal melentik pula tu, dia berdehem je. Kita tak tahu dah mana tinggal side mirror ke, signal ke, seat belt ke. Tengah tak pakai seat belt, tengok ada roadblock, tarik seat belt, kelentang. Alamak, tak boleh pula dah. Selit je lah. Kan? Selit je bawah tali pinggang geledah tu. Sebab takut, sebab kena dinilai. Tapi musim roadblock ni saya dapat tips barulah. Dia kata kalau nampak roadblock pakai kopiah katanya. Pakai kopiah dapat green light. Jalan. Ada kawan situ dia tak jumpa kopiah, dia jumpa stokin. Dia saruknya stokin kat kepala. Polis tu pun jalan. Cakap ya Allah, tak senonoh punya orang. Ada ke stokin putih lah. Nampak macam kopiah katanya. Teruk. Lepas tu stokin tu memang tak pakai dah lah pasal ada koyak. Ada serkup kepala. Itu tips lah. Tips yang tak boleh dibawa. Jangan diguna tuan-tuan. Jangan digunakan. Itu sekadar untuk je lah makluman. Baik tuan-tuan, yang pertama muhsinin. Yang kedua, sifat yang Allah sayang, Allah sebut dalam Quranul Karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Orang yang Allah sayang adalah orang yang pertama, yang kedua tawwabin, yang banyak bertaubat. Bertaubat ini amalan nabi-nabi. Tidak ada nabi melainkan mereka akan jadikan istighfar amalan yang paling mereka suka buat. Nabi Adam makan buah larangan, akhirnya turun ke bumi. Terdampar di bumi, minta ampun, Allah terima. Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya, makan di ikan, duduk empuk ikan. Nabi Yunus istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah lepaskan Nabi Yunus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar Nabi tidak kurang 100 kali sehari semalam, 100 kali. Jadi tuan-tuan perempuan yang balik ke meja masing-masing, beli tasbih ke apa ke, tasbih digital tu sebab astagfirullah sampai 100. Ataupun mana-manalah ketua jabatan ke, hadiahkan tasbih digital. Subhanallah. Sepenuh Ramadan kan? Tasbih. Supaya kita istighfar banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali ketik. Atas motor tu pun astaghfirullah. Tapi kena alert lah, tengok traffic light tu, jangan duduk layan zikir sampai tak berjalan. Kan tiba-tiba orang potong, sabar. Bawa nak jalan dah lah. Kita kena alert. Tengah jogging, morning walk, astaghfirullah Rabbal bar, gitu. Pergi pasar tani, Rabbal baraya. Sekali terpandang yang cantik, Astaghfirullahalazim. Kan dia istighfar jugalah, tapi dia istighfar panjang sikit. Astaghfirullahalazim, siap dia tambah subhanallah kata dia. Pasal apa bang? Tadi zikir sedap je bunyi, lepas bertukar tempo. Dugaan katanya. Dugaan. Awak mana tahu ni dugaan orang lelaki, Orang perempuan suka macam cantik. Orang lelaki bukannya boleh pandang mati, boleh kurang pandangan, tak boleh. Kan dia begitu. Orang perempuan dia memang suka cantik. Orang lelaki kelemahan dia pada pandangan. Jadi siapa yang salah? Orang lelaki salah ke orang perempuan salah? Sekian dimaklumkan. Sama je lah. Orang lelaki yaghuduna absarahum, Allah sebut dalam Quran. Orang lelaki yang tundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, mereka ni orang yang hebat. Orang perempuan, orang yang boleh mengurangkan kecantikan di hadapan lelaki lain. Gitu. Kalau dengan suami, kalau boleh biar gincu tu merah menyala. Kalau pejabat, payah kusam je kan. Iya ke begitu? Terbalik. Kalau dia pejabat merah menyala, di rumah baju kelawar dia pakainya. Kan? Koyak sampai habis. Kan? Balik rumah tak sempat. Minyak wangi, dulu minyak wangi seminggu habis.
Sekarang punya angin je. Kalau nak tidur tu berangin je bilik. Berangin panas. Sakit kepala, sakit belakang, sakit sendi, angin. Suami pun beranginnya bilik ni. Ya Allah Akbar. Tidur je lah. Tidur je lah programnya. Kan? Itulah dia. Baik, itu baik sikit. Yang kedua, orang yang suka, yang disebut sebagai disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang minta ampun selalu, istighfar banyak pada Allah Taala. Dan yang ketiga, iaitu al-mutatahhirin, orang yang selalu pembersih. Sifatnya Allah sayang adalah orang yang mutatahhirin, bersih orangnya. Sayyidina Bilal bila ditanya, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat sampai kakimu di syurga? Bilal kata, aku tak ada amalan yang special wahai Rasulullah, melainkan aku jaga wuduk dan 2 rakaat setelah itu. Amalan wuduk, tuan-tuan dan puan, adalah amalan pembersih. Kita nak dapat syurga macam Bilal mudah aja. Duduk dalam aircon, bukannya kena keluar pun. Air pun percuma. Jaga wuduk je. Sepanjang Ramadan ni jaga wuduk je. Cuba jaga wuduk. Usahakan. Orang yang jaga wuduk, Allah sayang. Orang yang jaga kebersihan, Allah sayang. Nabi SAW punyalah pembersih, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi sebut, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umat aku suruh dia gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Pasal itu elemen pembersih. Nabi bersih, Nabi suka berjubah putih. Nabi pembersih, Nabi suka pakai minyak wangi-wangi. Nabi pembersih, Nabi suka minyakkan rambut. Nabi pembersih, Nabi suka bawa kayu sugi. Nabi bersihnya Nabi sangat berketerampilan. Nabi suruh potong kuku, Nabi suruh cukur bulu, Nabi suruh mandi Jumaat. Bersihnya Nabi SAW. Itu semua menyanggahi norma-norma Arab pada peringkat awal. Islam datangkan kebersihan. Nabi ni sangat berketerampilan, tuan-tuan. Kata isteri Nabi SAW dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, Nabi ni dadanya bidang. Dadanya bidang dan perut Nabi selari dengan dada. Umur 60 masih lagi fit. Maksudnya perut Nabi tu flat tummy. Di saat Nabi pakai jubah hitam untuk berperang dengan Roman Empire, kata Aisyah, ternampak ketatnya di tangan, di lengan. Maksudnya Nabi ni ada bicep. Ada bicep and flat tummy. Tuan-tuan bayangkan. Macam kita punya Syekh ni, Syekh Fadli Padang itu. Fit. Umur 60 jadi panglima perang. Kita 60 pencen dah. Pegang pen tu taklah. Tak boleh lah umur 60. Nabi 60 jadi panglima perang Tabuk. Perang Tabuk ni travel 500 km jalan kaki. Kita pergi kedai pun naik motor. Kan? Tolong beli ke kedai jap, apa ni naik motor ke naik basikal ke, jalan kaki tak ada lah. Kita lepas pencen baru nak pegang cangkul. Ayah dah pencen nak beli tanah nak cangkul. Saya cakap sudahlah ayah, jangan nak berlakon. Ya memang dah ready lah, mentally ready. Mental memang ready, physical tak ready. Yalah 30 tahun kerja pegang pen, lepas pencen baru nak pegang cangkul. Sudah. Betul lah. Beli tanah lepas tu jadi hutan je. Apa ya tanah ni? Mana ke kebun? Tak tahulah. Yang ingat kebun ni ayah tukar niaga lain lah. Nak niaga nenas. Tak payahlah ya. Nenas lah, kebun lah apa tak payah. Rehat je lah pergi masjid. Sebab tu saya pesan pada orang pencen jangan terlalu ambitious lagi, sakit tulang. Bertenang-tenang je. Jangan pegang cangkul. Hayun cangkul sudah kena heart attack. Pasal tak pernah jantung tu tak biasa cangkul. Jadi Nabi SAW orangnya pembersih. Maka kalau kita minta pada Allah sayang, maka kita kena behave like one, orang yang jaga kebersihan. Dia rumah pembersih, dia pejabat pembersih. Kalau buang air tu kena berdehem. Itu sunnahnya. Salah satu sebab azab kubur bila mana buang air tidak berdehem. Azab kubur sebab bawa najis kulu kili. Baik, 3. 4, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikutlah Rasulullah, pasti kamu akan disayangi oleh Allah. Kita minta pada Allah kemaafan, minta Allah syurga, minta Allah redha, minta Allah jangan campak dalam neraka, minta Allah jangan murka. Kriteria yang Allah sebut dalam Quran, orang yang Allah sayang, orang yang ikut Nabi. Macam mana kita nak ikut Nabi? Kena belilah buku pasal Nabi. Kena ambil sirah Nabi, letakkan sebagai bahan bacaan di rumah. Cara Nabi tidur, cara Nabi bangun tidur, cara Nabi minum, cara Nabi masuk bilik air.
Cara Nabi tidur macam mana tuan-tuan puan? Nabi berwuduk sebelum tidur. Nabi kibas katil sebelum tidur. Nabi baca 3 qul dan ayat kursi sebelum tidur. Nabi tiupkan di tangan, sapu di ubun-ubun, dilurut sampai ke kaki. Nabi memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur. Ini amalan sunnah untuk kita buat. Tidur di lambung kanan. Itu sunnah. Sempat tak kita nak buat? Tak sempat. Selalunya kita tidur sebelum, lepas main Facebook, betul ngantuk, tidur. Kalau sempat lah berwuduk, tak sempat. Zaman dulu tuan-tuan, wuduk, nak ambil wuduk jauh, bila air ke belakang. Zaman sekarang, bila air dalam master bedroom pun tak berwuduk. Punyalah simplifynya hidup. Sampai master bedroom ada bila air, itu pun kita tak berwuduk dalam sebelum tidur. Sedar-sedar main Facebook, pom, handphone jatuh ke dahi. Hitam macam sini. Pergi masjid tu, ya Allah Haji, seminggu MCO, tengok hitam dah dahi semayang tu. Sampai taubat banyak je ya. Bukan taubat Ustaz. Handphone jatuh, kena dahi, berbirat hitam. Itu pesanan bersama lah. Jangan main handphone masa tidur. Nanti kan bunyi gelombang tu boleh mengganggu tidur. Jadi orang yang terbaik, kata Allah Ta'ala, orang yang ikut Nabi SAW. Macam mana nak ikut Nabi kalau kita buku Nabi pun, pasal Nabi pun tak ada. Nabi SAW baik dengan ahli keluarga. Nabi cukup baik dengan ahli keluarga. Nabi sebut khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu baik dengan ahli keluarga. Nabi dengan Sayyidatina Aisyah cukup baik. Nabi dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi balik rumah, Nabi tak macam bosi tak. Nabi tak bosi. Nabi tanya Aisyah, ada makanan tak? Tak ada ya Rasulullah. Tak apa, abang buat. Nabi sing-sing tangan ke dapur buat masakan. Nabi bergurau-gurau dengan Aisyah. Nabi minum di bekas Aisyah minum. Cawan yang sama, Nabi ambil cawan tu, Nabi bekas tu, Nabi tarik mana bibir Aisyah, Nabi gunakan di bekas yang sama. Bila last kita minum di cawan yang sama? Bila? Kalau tak dah lama sangat, malam ni boleh buat. Balik rumah tu kan, tengok isteri minum teh tarik, nak sikit. Suami pun tengok, abang ni biar betul, jangan jampi pula. Tak jampi, sikit je. Kita pun cari bibir, dah sudah orang tua ni kan. Minum. Lepas tu bini pun tengok, ya Allah abang, misai awak macam ikan geli, berenang-renang gini. Awak tak pernah tengok ke misai saya? Saya perasan lah misai awak, tapi tak pernah tengok pula nak kongsi cawan macam ni. Sampai bulu hidung pun masuk air bang, katanya. Tak apalah bang, abang minum je lah, saya buat air lain. Nampak macam mana kita pun kadang-kadang tak sempat nak hidupkan sunnah, tapi punah jadinya, kan? Bolehlah hidupkan sunnah, tapi kena perhatilah adab-adab dia, kan? Jadi Nabi baik dengan ahli keluarga. Nabi bergurau senda dengan Aisyah. Kita kena ubah. Kadang-kadang isteri pening kepala, abang saya pening kepala lah bang, tolong beli Panadol. Kita pun kata, awak ni dah tua-tua ni memanglah pening, tidurlah. Kalau panjang umur esok bangun, katanya. Alah, sian dulu masa bercinta tak pening pun kita datang bagi bunga. Ni dah pening nak separuh mati dah. Dah tua-tua memang sakit, tidurlah. Sampai hati abang. Tiba-tiba dan tu kawan mesej, Yop, jom tengok Manchester lawan Chelsea. Apa tidur awal? Ya tak ayolah Manchester lawan. Awak sakit apa tadi? Kan? Awak sakit lutut Saya sakit gigi. Dah sihat dah pun. Tak apa. Abang risau dengan awak ni. Abang keluar kejap, pergi beli Panadol. Rupanya kawan dah ajak tengok bola, 3 jam tak balik. Bini pun risau, manalah suami aku. Tengok ada orang hantar WhatsApp, suami kamu ada ni kedai mamak ni, buat apa? Bocor rahsia. Balik tengok ni abang beli Panadol. Bukan Panadol dekat-dekat ni. Ni berentas negeri tau abang beli Panadol ni. Tak payahlah abang nak nipu saya. Saya nampak gambar awak kedai mamak tengok Manchester lah, sayang bini lah. Rupanya dia tengok bola katanya. Jadi kena ubah. Kalau kita minta pada Allah sayang, Allah kata ikut Nabi baik dengan ahli keluarga, kita baik dengan ahli keluarga. Kalau ahli keluarga, kalau dengan kawan kita boleh berkorban segala-galanya. Kalau kawan nak pinjam duit, berhabis duit tak apa, pasal kawan. Tapi kalau ahli keluarga nak pinjam duit, keras muka. Untuk apa? Buat apa? Beli apa? Nak beli baju bang. Baju yang ada kan ada, elok ni. Dah koyak-koyak, dah tercari dah, lipas pun dah gigit. Boleh. Kita kena zuhud katanya. Kita kena zuhud. Lepas tu dia beri tukar beli kasut jogging lah, beli basikal lah, semua dia nak belinya.
Jadi tak berapa nak kena. Kalau ahli keluarga minta, itu sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada ahli keluarga. Itu kena ingat. Itu kena betul-betul tak dalam minta. Kalau anak nak makan, jangan kita kedekut. Bagi dia makan betul-betul. Bagi yang makan bermanfaat. Jadi kriteria yang keempat adalah orang yang ikut Nabi SAW. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sayang siapa? Yang kita minta pada Allah Ta'ala sepanjang Ramadan, kita disayangi, kita disayangi, kita disayangi. Kriteria yang kelima yang Allah sayang adalah orang yang sabar. Allah sebut dalam Quran dalam banyak ayat, kalimahnya adalah Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. Terlalu banyak dalam Quran sebut tentang sabar. Sabar itu sabirin. Sama jugalah yang tadi tu pun. Memang banyak dalam sebut dalam Quran. Sifat-sifat yang Allah sayang ni disebut dalam banyak ayat. Dan sifat yang kelima, orang yang sabar. Kata Imam Al-Ghazali, sabar ni ada 4 kategori. Sabar yang pertama, sabar dalam susah. Sabar yang kedua, sabar yang dalam senang. Sabar yang ketiga, sabar dalam buat ibadat. Sabar yang keempat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam masa susah, senang nak buat. Tapi sabar dalam masa senang, susah nak buat. Bila tak ada duit, sabarlah, paling mudah untuk berkawan. Ya kan, tengok Habib jual diskaun, sabarlah, duit tak ada. Kan, bini kata, abang, orang rumah tu bang, dia beli kereta baru, kita bila lah nak beli kereta? Sabarlah, duit tak ada. Itu je lah, kan, sabar je lah pasal duit tak ada. Tapi cuba ada duit, awak kan ada diskaun, kenapa awak tak beli? Dia tak ada sabar dah nak dia suruh beli. Ini kredit card, swipe je apa yang awak nak. Kita bayar ansuran je 3 tahun, no problem. Saya tengok tadi ada termos, beli. Dia suruh beli termo apa? Termovi, benda tu. Termos pula dah kan. Beli sekarang, bayar installment, swipe je kredit card abang tu, bayar installment, no problem, zero profit lah. Awak tak tahu ke? Bukan tak tahu zero profit bang, kita banyak lagi boleh guna duit ni. Jangan kisah beli. Abang ni boleh macam, abang ni nak minta lesen apa-apa ke, suruh saya beli macam-macam. Kan. Nah, kita kalau ada duit macam tu dah rupanya. Bila tak ada duit baru dah macam, ya Allah, tak ada duit dah. Bila ada duit memang kita akan belanja. Lepas tu tak bayar zakat. Zakat tak bayar. Zakat dia bayar zakat fitrah je. Zakat harta tak ada. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak bayar zakat pendapatan? Cuba Ustaz tengok, pendapatan saya, perbelanjaan saya, banyak perbelanjaan ni, tak cukup. Rupanya segala perbelanjaan yang penambah tahsiniat, hajiat, semua dia tambah situ. Perbelanjaan ni ada 3. Daruriyat, hajiat, tahsiniat. Perbelanjaan yang must have, perbelanjaan yang nice to have, perbelanjaan yang have. Kalau dah beli basikal sampai 24,000, itu perbelanjaan yang have. Tuan-tuan, basikal sekarang ni sebiji Myvi, dia swipe kredit card macam tu je. Wow, kita pun terkejut. Wah, alah, bukan aku bayar, kredit card bayar. Habis tu bulan-bulan kita bayar sikit. Sebab tu dalam perbelanjaan kita kena buat 3 kuadran ni, 3 bahagian. Yang boleh tolak zakat, perbelanjaan yang must have ni je. Rumah, kereta, makanan pagi, petang, siang, malam, bil elektrik, bil telefon. Okey. Astro letak mana? Astro letak nice to have ke have? Nice to have, berita. Kalau nak melancong ke, nak pergi berjalan, kita lama dah tak pergi PD. Kita pergi PD nak. Itu perbelanjaan mana? Have. Jadi sebelum kita nak ada perbelanjaan yang have ni tadi, kita kena bayar zakat dulu. Takkan tak bayar zakat, ni rukun Islam ketiga. Pergi PD tu paling-paling pun 1,000 juga habis. Dengan penginapan, dengan makan lah apa semua, mak nenek semua. 1,000 habis. Jadi bila 1,000 habis, jadi maksudnya kita kena buat penolakan. Sebelum papal, zakat dulu. Boleh semua. Kita minta pada Allah sayang tadi. Jadi put things into action. Kita pantang tengok diskaun, swipe tu kredit card. Rugi. Sebab kita minta Allah sayang. Kita ada mission yang perlu diselesaikan. Jadi tuan-tuan, itu 5. Ada lagi 4. Itu homework tuan-tuan puan. Buka Quran, cari perkataan yuhibbu. Ya, ha, ba. Lepas yuhibbu tu ada perkataan yang Allah sayang. Saya bagi tips untuk buka ensiklopedia Quran. Google je. Ya, ha, ba, yuhibbu. Lepas yuhibbu dalam Quran tu, itulah ayat-ayat yang dipanggil sebagai
point untuk kita letakkan dalam tindakan. Sebab kita minta Allah sayang, kita kena behave like one. Kita kena deserve untuk disayangi. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Dan saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan puasa kita diterima, kita diberikan kesihatan yang terbaik untuk menjalani ibadah puasa. Bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan Ramadan, bulan Quran. Buka Quran, letakkan dalam tindakan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.